Kusta, satu perkataan yang sudah sekian lama tidak disebut, malah ada generasi kini tidak sedar ia adalah satu penyakit berjangkit yang menjadi igawan ngeri suatu ketika dulu. Sempena sambutan Hari Kusta Sedunia hari ini, Bernama TV menyediakan laporan khas di sebalik penyakit itu dengan derita dan bahagia pengidapnya. Selain bagaimana negara mampu mengekang penularannya dengan perancangan serta kepakaran Kementerian Kesihatan. Baik wartawan Hafizuddin Yusof dan juru kamera Muhammad Salim ada kupasannya. Kebanyakan orang takut penyakit ini, ya terutama orang Cina. Jadi waktu saya di Indonesia, cuma abang saya yang bermain dengan abang saya, tak ada campur ya anak-anak lain, sebab itulah yang takut. Kusta juga mengakibatkan zaman kanak-kanak beliau yang kini menginjak usia 70 tahun tidak seindah kanak-kanak lain apabila terpaksa diasingkan sejak berusia 10 tahun. Tapi waktu itu saya tak tahu saya ada apa penyakit, saya tak tahu. Tapi mak juga sayang kepada saya. Jadi saya masih ingat dia tiap malam dia mesti masak air, dan kasih rendam tangan saya. Dan selepas itu dia pakai minyak gosok ini jari-jari saya, sebab jari-jari saya ada bengkok. Berasal dari Riau, Indonesia, beliau yang menjadi penghuni Pusat Kawalan Kusta Negara sejak 60 tahun lalu bagaimanapun bersyukur derita akibat kusta seakan lenyap setelah bertemu dan berkongsi keperitan itu bersama mereka yang senasib dengannya di pusat berkenaan. Kepada siapapun, kalau terhadap kesusahan, janganlah disappointed. Memang pasti ada satu jalan. Turut berkongsi kisah seorang lagi warga emas bekas pesakit kusta yang menjadi penghuni Pusat Kawalan Kusta Negara sejak 1966. Meniti usia 73 tahun kini, beliau hanya menyedari dijangkiti kusta selepas mulai hilang deria rasa pada tangan dan kakinya ketika berusia 10 tahun. Namun, beliau masih sempat bersekolah rendah sebelum disahkan mengidap penyakit itu selepas 3 bulan menerima rawatan di Hospital Besar Melaka. Dalam ingatan pakcik lah, mula-mula keluar tu ada macam panau, tombok-tombok putih dekat belakang. Sekarang ni dah tak ada, dah hilang lah. Jadi pakcik ingat tangan pakcik ni, jari ni kan, dia semakin hari semakin lemah. Waktu pakcik anggota tangan dah cacat, satu hari waktu tu pakcik masih ke sekolah dan pakcik terus pergi sekolah dan tak ada siapa pun tanya tentang hal pakcik. Jadi satu hari tu waktu di sekolah tu mungkin ada guru besar tu kesan kot. Jadi dia hantar pakcik pulang. Jadi pada waktu tu dah pakcik mula-mula dibawa ke hospital. Pakcik duduk di Melaka. Jadi Hospital Besar Melaka. Beliau juga satu-satunya penduduk kampung yang dijangkiti dan terpaksa menjalani rawatan tanpa dibenarkan berjumpa ahli keluarga. Kaki, tangan kaki tak rasa, cuma yang rasa badan saja. Badan saja yang boleh rasa, anggota lain tak rasa. Harapan pakcik begitulah, mudah-mudahan pesakit ini dapat dihapuskan dan masyarakat di luar semua
dalam keadaan sihat walafiat. Generasi kini mungkin tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana kesan kusta. Namun bagi pengidapnya, penyakit itu meranapkan zaman kanak-kanak, menjauhkan kasih sayang keluarga, selain kesakitan yang memungkinkan mereka hilang kaki dan tangan. Namun apa yang pasti, di sebalik semua ujian dan derita itu, tetap ada sinar serta bahagia buat mereka. Ikuti laporan siri kedua esok hanya di Buletin Bernama.